kalau ada ibu bapa dan parents di sana yang syak anak-anak dia mempunyai autism, perkara pertama adalah dapatkan surat rujukan. Bagaimana nak dapatkan surat rujukan? Boleh pergi ke klinik kerajaan, mana-mana klinik kerajaan, bayar RM1, boleh jumpa doktor, beritahu concern dan minta doktor tulis surat rujukan untuk rujuk ke hospital kerajaan. Jika mempunyai rezeki yang lebih dan tak mahu untuk queue panjang, kerana queue ini memang panjang, 6 hingga 9 bulan baru boleh dapat appointment kadang-kadang. Mana-mana hospital swasta boleh terima dan terus boleh lock appointment, kemudian boleh terus assess. Tapi ingat, kalau seperti yang saya katakan, ianya seharusnya dalam 2-3 appointment barulah diagnosis tu betul-betul boleh keluar. Langkah seterusnya, jika telah pergi ke pakar psikiatri kanak-kanak dan mereka telah sahkan anak-anak tuan-puan mempunyai autism, perkara kedua, dapatkan kad OKU. Jangan malu untuk dapatkan kad OKU. Saya ada 4 orang anak, 3 daripadanya adalah pemegang kad OKU. Kita tak perlu tunjuk pun kad OKU itu pada anak-anak kita, mereka tak perlu tahu pun. Ya, kerana apa penting kad OKU? Kerana jika apa-apa terjadi, wa na'udzubillah, tapi jika apa-apa terjadi, mereka ada kad OKU dan mereka telah diiktiraf mempunyai masalah dalam pembelajaran. Ya. Ada banyak kelebihan kad OKU. Discount, free entrance, kemudian yang paling penting ada allowance. Allowance ni kalau kita pergi ke mana-mana institusi seperti Permata, seperti PDK, atau mana-mana sekolah yang ada PPKI, ada inklusif, anak-anak ini layak mendapat bantuan sebanyak RM200 satu bulan. Jadi dapatkan kad OKU. Yang ketiga, jalankan terapi seperti mana yang telah disarankan oleh doktor. Jangan skip, jangan rasa berputus asa bila dah 2-3 tahun terapi tu masih tak membuahkan hasil. Pengalaman kami dengan Isra, pada usianya 7 tahun baru dia boleh belajar makan sendiri. Hingga sekarang usia dia dah 8 tahun lebih pun masih pakai diapers lagi. Jadi jangan berputus asa. Itu semua kita usaha, Allah akan makbulkan. Jangan cepat give up. Okay, yang keempat, teruskan terapi seperti mana yang disarankan oleh doktor-doktor dan pakar-pakar. Jangan putus asa sebab terapi ni tuan-puan dia akan ambil masa yang lama. Setengah kanak-kanak mungkin 1 hingga 2 tahun, setengah kanak-kanak mungkin 5 tahun, setengah kanak-kanak mungkin 10 tahun. Tapi percayalah, bila mana kita bantu mereka, insya-Allah lama-kelamaan mereka akan apa yang kita mahukan, mereka mampu berdikari sekurang-kurangnya. Sebagai contoh, anak saya Isra, ketika usia dia 7 tahun baru dia pandai swap makan bubur ke dalam mulut dia sendiri. Tapi dia dah faham di mana kasut dia, nak pakai kasut, dah boleh ambil beg. Kalau dia pergi sekolah, ini adalah tahun keempat dah dia pergi sekolah, sekolah khas di PDK. Sekarang dia dah pandai naik sendiri pergi kelas dia. Dia dah tak tantrum, dia dah boleh naik tangga, dah boleh ucap goodbye. Perkara-perkara, all these small little things, it means a lot untuk parents yang ada anak autism. Jadi jangan mudah putus asa. Kita usaha, Allah yang berikan kepada kita. Jadi pesanan saya buat akhirnya, kalau ada ibu bapa yang mungkin kita berada dalam kasut yang lebih kurang sama, mungkin tak sama saiz. Ada orang anak dia begini, ada orang anak dia begini, ada orang anak dia autism yang macam ni, ada orang anak dia masalah pembelajaran yang lain. Kita dalam satu kasut yang sama, saiz sahaja mungkin berbeza. Apa yang kita boleh lakukan, teruskan berjalan pada kasut itu, dan yakinlah bahawa Allah tidak akan pernah menguji seseorang di luar kemampuannya. Kita ini adalah pemegang kepada kunci syurga. Mereka-mereka ni anak-anak syurga. Kalau kita sebagai pemegang kuncinya mampu untuk bawa mereka dah berada di syurga. Kita pegang kunci dia. Kitalah yang akan unlock, dan insya-Allah moga Allah izinkan untuk kita bersama-sama mereka berada di dalam syurga tu. Jangan pernah sia-siakan anak syurga ini. Bimbing mereka, belajar santuni mereka sebaik yang mungkin, dan jika mempunyai masalah, dapatkan bantuan.
itu bukan bermakna kita lemah. Kita dapatkan bantuan kerana kita nak keluarga kita bahagia, keluarga kita dapat berada dalam satu unit yang sama, dan kita nak anak-anak ini mampu berdikari supaya bila kita tiada nanti mereka masih boleh hidup dengan selesa. Bersama membina masyarakat.